Hai semua, kita bertemu lagi dalam Kisah Seram. Kali ni, I nak share satu kisah yang dihantar oleh Bam, bukan nama sebenar, tentang pengalaman Bam yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di beberapa buah sekolah di sekitar tanah air. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, Bam ni dia tak cakap lah timeline ni zaman bila ke, tahun bila ke, and segala lokasi pun semuanya dirahsiakan. Untuk anda yang mungkin faham tapi tak faham bahasa Melayu, pengawal keselamatan ni meaning security guard. So dia bekerja sebagai security guard di sekolah. So macam I mention tadi, Bam ni dia tak bagi tahu pula umur dia berapa, and dia tak bagi tahu pun timeline kejadian ni semua berlaku tahun bila, dan lokasi semua dirahsiakan. So I rasa pengalaman dia di beberapa sekolah ni, I think dia travel dari sekolah satu sekolah ke satu sekolah, mungkin negeri-negeri yang berbeza. So dia just macam compilekan lah. Kejadian pertama, waktu ni malam, Bam cakap. Yelah, kisah seram jarang-jarang berlaku siang. Bam dah settle ronda tau. Dia bila kerja security ni, Bam cakap untuk sekolah ni specifically dia kena ronda 2 kali. Dia kena ronda pukul 8, lepas tu nanti kan macam pukul 11 macam tu kena ronda balik. Kenapa malam-malam kena ronda 2 kali? Sebab Bam cakap sekolah ni special sikit. Kadang-kadang ada budak pecah masuk nak smuggle rokok lah, smuggle barang-barang terlarang. Ada orang suka. So kadang-kadang macam malam tu masih awal, dia orang kena ronda. Sebab kadang-kadang budak-budak ni suka buat kerja waktu itu. Dan juga budak-budak suka buat kerja bila dah lewat sikit. Tapi sebelum pukul 12. So macam pukul 11 macam tu just nice lah untuk Bam ronda kali kedua. Maybe dia termiss masa pukul 8 tu. So kadang-kadang budak-budak ni suka, entah kenapalah sekolah ni specifically, Bam cakap budak-budak nakal dia memang suka pecah masuk sekolah, letak barang lah, kadang-kadang buat vandalism lah, kadang pecah kat itu, kadang cat itu, cat ini, conteng-conteng. Nak kata buat graffiti pun tak juga, entah suka conteng-conteng nama orang lah, nama cikgu lah saja. Tapi ini bukan cerita high council kan, so kita bukanlah nak explore sangat apa lagi kerja-kerja waktu malam budak-budak student ni, tak. So kita nak cerita hantu kan, so kembali kepada cerita seram tu. Waktu ni dia dah settle rondaan jam 8. So dia dah balik dekat dia punya pondok. Security guard ni macam mana-mana sekolah, I think ni sekolah government lah kot. Sekolah-sekolah dekat Malaysia ni umumnya, bagi mereka yang di luar Malaysia yang menonton, dekat depan tu ada security guard. I tak tahu sekolah, I rasa semua sekolah macam tu. Tapi manalah tahu sekolah dekat negara yang lain, cara dia lain ke apa kan. So Bam ni dah settle ronda pukul 8 tu, ada balik-balik lah dekat dia punya pondok security lah, pondok pengawal tu. So lepak situ. Sambil dia duduk-duduk dalam pondok, dia balik, dia terrecall lah balik. Okay, tadi ronda dia ada dengar bunyi meja berselerak-berselerak, macam ada orang selerakkan, ada orang gerak-gerakkan. Itu adalah menurut Bam gangguan biasa. Memang kalau dia meronda, ada je lah bunyi-bunyi macam maybe ada orang tarik kerusi ke, orang buka kipas ke. Macam kadang dia dah ronda, dia dah tengok semua tak ada apa. Tapi bila dia pergi blok yang lagi satu pula, dia boleh nampak pula tiba-tiba ada kelas tu lampu ke kipas ke terpasang, tapi tak ada student. So itu adalah gangguan biasa-biasa. So tadi dah ronda and dia dengar. Bila dia dengar, dia adalah manusia yang macam, yelah, security guard kan. So dia memanglah kena suluh, kena check. So memang dia dah check tak ada apa tadi. Sambil dia baring-baring sekejap merehatkan badan tu, fikir macam ke ada student ke apa. Tak apalah, tunggulah pukul 11. So masuk pukul 11, dia pun bangun lah, kena start nak pergi meronda semula. Dia rasa seram sejuk. Dia tak tahu adakah ianya terbawa-bawa perasaan yang dia macam takut ekstra hari ni sebab pukul 8 tadi dia dah dengar bunyi kerusi meja lah apa ni semua. Tapi benda tu tidaklah gangguan yang aneh. Itu adalah gangguan yang normal. Jadi dia rasa macam, asal aku rasa tak sedap ni. Okay, tak apalah, ronda je lagi, ronda. Suluh. Dia tak dengar dah bunyi kerusi meja alih-alih tau. Tapi dia dengar ada bunyi suara budak perempuan menangis. Dia assume student je lah sebab sekolah kan. Dia kata ada dengar bunyi perempuan
perempuan nangis pula. Dia kata, sudah. Ni adalah ni yang masuk-masuk ni buat aktiviti entah apa-apa lah kan. Kadang-kadang budak-budak ni suka cabar-mencabar. Dia pernah juga tangkap budak-budak pecah masuk. Tapi sebab ni dah bad. Kau berani buat tak? Kau berani buat tak? Kadang-kadang ada, dia kata. Dah dengan nangis tu, dia cubalah manalah tahu ini ada aktiviti-aktiviti entah apa-apa. Budak-budak biasalah. Dia tinggalkan kawan ke apa, diorang semua lari ke kan. So dia cari dari satu kelas ke satu kelas. Dia cari setiap blok. Dia cuba cari mana bunyi nangis tu tau. Setiap classroom yang dia suluh-suluh ni tak ada apa. Tak jumpa orang, tapi suara nangis tu masih ada. Dia kata satu blok ni penuh dengan lab, dengan tempat orang nak buat kerja kayu, kelas ERT semua kat situ tau, blok ni. So dia macam okay, nak pergi kat sini, tak apa. Try cari lagi. Manalah tahu dekat lab ke kan. So dengar. Masih dengar. Dia dengar bukannya jelas pun. Sebab tu dia tak tahu daripada mana arah tu tau. Dia dengar macam sayup-sayup. So dia tak tahu daripada mana. Cuma jelas kedengaran ianya suara perempuan. So dia suluh. Tak ada. Dari satu lab ke satu lab. Dari satu floor ke satu floor. Tak ada. Until dia sampai dekat kelas menjahit. Dekat tempat kelas ni memang ada mesin jahit je dekat situ. Ini adalah tempat gadis-gadis student-student buat ERT. So dia pun suluh lah. Dan dia ternampak ada budak dekat salah satu meja jahit tu. Dia kata okay, dah jumpa. Ini mesti another case of betting. Kita bet kau berani ke tak. Memang benda tu perkara normal kan. So dia masuk je lah. Dia pergi kat situ, dia masuk, dia suluh. Ni kenapa nangis ni? Kenapa kat sekolah ni malam-malam macam ni? Budak yang nangis ni angkat muka dia, pandang Bam rasa okey sebab muka budak tu tak adalah ngeri ke apa. Memang nampak macam muka student sambil menangis pandang dia. So dia katalah, kau kenapa nangis-nangis ni? Apa hal? Apa yang jadi? Budak tu sambil nangis, pusing, kepala dia paling ke arah meja jahit tu. So yang Bam ni dah tengah menyuluh ni, dia pun tengoklah apa yang budak tu tengah tengok. Ya Allah, tangan berdarah-darah dekat situ. Bam dah tak tahu nak buat apa. Bam dah terkejut sebab berdarah-darah ni tangan dia. Dia menjahit tangan dia ke apa kat bilik ni kan? Ya Allah, ni apa benda ni? So Bam ni tengah suluh, dia dah nampak darah dah kat situ. Dengan tangan budak tu yang dah macam berjahit kat situ tau. Ni kan mesin jahit. Lepas tu dia tengok budak tu. Budak tu sambil nangis. Pusing balik kat dia. Budak tu pusing balik walaupun dia nangis. Dia nangis dalam senyum yang menyeringai pula. Bam dah takut. Bam belah. Dia keluar perlahan-perlahan daripada bilik jahitan tu. Dia jalan tempat lain. Dia baca sikit. Dia toleh balik. Dah tak ada dah budak tu. Kejadian kedua. Waktu ni Bam cakap dia sedang bertugas di all girls school. So memang sekolah perempuan. I tak tahu lah SMK ke SK ke, but dia girls school lah. So bila bekerja di sekolah semuanya girls, lain lah pula cabaran dia. Mungkin tiada aktiviti semaga rokok macam yang sekolah tadi tu. Tetapi ada banyak kes yang budak-budak suka curi-curi stay back. Bukan stay back sebab nak belajar ke apa, suka duduk dalam kelas-kelas yang dah tak ada orang ni kan. Pergi masuk mana-mana kelas kosong, main Ouija board. Ouija board ni apa? Dia macam spirit of the coin lah, tapi dia pakai papan Ouija. Bila dah selalu sangat, ada banyak sangat aktiviti pelbagai tingkatan yang melakukan aktiviti menyeru segala hantu setan ni. Of course sekolah ni ada banyak kes histeria, kes kerasukan. Benda tu normal dekat sekolah ni, Bam cakap. Dia memang tak payah tunggu kemah ibadah ke, tak payah tunggu malam camping ke, tak ada. Kadang-kadang waktu tengah sesi persekolahan tu ada je. Tiba-tiba kat sini jerit, kat sana jerit, kat sini dia kena panggil oleh pengetua untuk tolong pegang ke apa. Biasa. Dia dah banyak kali juga report dekat pejabat, tapi budak-budak student ni suka tak nak dengar. Suka sangat. Kalau dah tangkap seorang budak ni marah, kita gantung sekolah ke apa, ada muncul geng lain pula yang akan buat benda sama. So memang benda-benda mistik tahayul ni berleluasa pula dekat sekolah ni. Bam cakap, punyilah kerap dia tangkap budak-budak ni sampai dia pernah lah ada jumpa, ada satu grup ni dia tangkap. Waktu ni orang tengah sibuk kat padang buat kurikulum, budak-budak ni pula dalam bilik. Tetapi diorang tak main Ouija board pula. Diorang main macam, Bam tak pasti apalah yang dipanggil, tapi budak-budak ni pegang satu batang kayu. Benda modus operandi sama je, bergerak.
ke huruf-huruf yang dia ditulis tu. Sampai budak tu merayu-rayu dekat Bam, cakap, abang janganlah hantar kita orang dekat pejabat pengetua. Kita orang tak boleh lepaskan kayu ni sampai habis. Memang Bam tunggu sampai dia habis lah. Dia bye-bye kan benda Allah tu. Bam tetap report, bawa semua pergi pejabat pengetua. Kena. Dia kena buat. Sebab kes memang banyak gila, kes histeria. Berpuluh-puluh ustaz dah bawa keluar. Ada kes yang dia kata memang bawa bas. Dah keluarkan dah whatever yang ada dalam tu, bawa. Tetap. Selagi ada orang yang menyeru, selagi itulah kes-kes begini tidak pernah habis kat sekolah tu. Tapi Bam cakap itu bukanlah perkara yang sangat mengganggu emosi dia. Cuma ada satu pagi ni, Bam baru lepas solat subuh. Bam solat dalam pondok pengawal dia tu lah. So dia dengar macam ada bunyi benda diseret-seret tau. So dia intai dekat tingkap daripada pondok dia tu, tak ada apa. Gate sekolah memang kunci. So kalau ada orang panjat, dia akan bunyi gek macam bergegar pintu tu. Bukanlah bunyi seret macam barang diseret. Tak apalah. Bam macam okey, dia lipat balik sejadah lah apa semua. Baru lepas solat subuh, dia kata baru je. Rambut ni tak ada nak kering lagi, masih basah. Baru lepas solat. Bila dia dah macam buat tak tahu sebab tak nampak apa masa dia jengah kan, bunyi makin dekat tau. Makin dekat. Seret. Dia tengok tak ada apa. So dia beranikan diri dia keluar pula. Bila dia keluar je, ada lembaga mengesot ke arah sekolah tu. Benda tu tak tengok Bam, tak tenung, tak pusing, tak apa. Bam pun actually tak tahu nak describe. Dia kata dia tak tahu ini lembaga ni pun dia tak tahu nak describe. Macam nampak macam putih lah, macam kain tu lah, macam kain perca putih tu nyesot. Dia tak nampak rambut yang panjang ke atau menggerbang. Dia tak suluh. Ini baru lepas subuh, masih gelap-gelap. Lampu yang ada hanya menerangi pondok security tu. Ke arah nak ke pejabat tu punya jalan tar tu, dia cakap tak ada lampu. So dia pun tak boleh nak describe betul-betul apa yang dia nampak. Tapi memang betul mengesot. Makin jauh dari Bam, tapi bunyi tu macam kat sebelah telinga dia. Time ni Bam memang tergamam. Dia tengok je benda tu mengesot. Makin jauh ke arah sekolah tu. Memang jalan yang dia tengah mengesot tu jalan menuju ke pejabat lah. Pergi. Naik mengilai. Bam terkejut. Dia tak pernah nampak benda macam tu. Apa macam tu, bentuk tu seumur hidup dia tak pernah tahu tau. So dah lah kau mengesok. Tiba-tiba kau naik mengilai kuat sangat. Bam tengok tak ada apa kat atas tu. Yang naik terbang tadi tu pergi mana tak tahu. So Bam terus masuk balik pondok, berzikir je. Berzikir sampai dia dah dengar bunyi bas. Meaning orang dah start drop kan, student dah pukul 7 macam tu tau. Kejadian ketiga. Setiap sekolah memang adalah bekas tapak Jepun ke. Dia macam semua sekolah, even sekolah I dulu pun semua cerita yang sama. Bekas tapak kubur Jepun lah, bekas camp kubur Jepun lah. Macam sekolah agama I dulu pun diorang cakap dekat situ lah ada kubur Jepun ni memang everywhere di setiap sekolah. Dia membuat onar semua sekolah ada kisah hantu Jepun. So kejadian yang ketiga ini berkait rapat dengan Jepun. Ya, kisah hantu Jepun. Bam cakap macam biasa kalau dia ronda waktu malam ke apa ke, macam biasa, gangguan biasa-biasa tu dia tak cakap hati dia kering. Tetapi setelah bekerja di banyak-banyak sekolah di seluruh Malaysia, dia macam ni lah. Bila bangunan tu macam tinggal waktu malam, ada je lah macam-macam. So dia macam dia tak kisah sangat. Until lah ada satu kejadian ni, dan waktu ini adalah siang. Siang tak berapa nak siang lah, dia kata. Macam dah nak senja macam tu. Bam rasa tiba-tiba rasa macam nak isap rokok sangat. Bam ni dia kata pekerjaan dia tidak membenarkan dia mengisap rokok di premis sekolah pada waktu persekolahan. Selepas waktu sekolah, meaning dah habis waktu co-curriculum, meaning waktu malam, dia dah boleh isap rokok. So waktu ni budak-budak masih ada tau. Ada yang tengah tunggu parents nak ambil ke apa. Tapi dekat padang dah tak ada orang sebab dah nak senja. Usually kalau ada co-curriculum ke,
budak-budak akan caw pukul 6. Tak adanya budak nak main sampai 7:30 kat situ, tak ada. So dia berjalan ke hujung padang tu tau, untuk isap rokok je supaya tak ada student nampak dia. Dekat hujung padang ni ada satu pokok besar yang rimbun dia punya daun-daun ni. Budak-budak tak lepak situ sebab budak-budak dah dimomok-momokkan dekat situ lah tempatnya. Bekas tapak askar Jepun pancung kepala-kepala tahanan. So memang budak tak main kat situ. Budak-budak takut kat situ. Dalam dia tengah puh asap dia tu, dia tak tahu macam mana tiba-tiba dia tersentak sebab dia dengar ada orang terpekik terlolong. Bila dia tengok, ada orang gantung diri dekat pokok tu punya dahan. Dia cakap, dia tak terkeluar apa-apa kata-kata dia. Dia tengok je orang tu macam tengah struggling tau, macam gasping for air tau. Dia kata orang tu tengah struggle, orang tu kena gantung. Dia terus dalam hati dia, ya Allah, benda ni kan, dia pula dia dalam keadaan yang aku ni mimpi ke apa kan? Dia terlena ke dia isap rokok? Dia tengok kat tangan dia masih ada rokok dia. Macam bila masa ada orang gantung diri kat sini ni? Ni apa hal? Tapi dia tak berani nak gerak sebab dia kata dia tak tahu nak buat apa. Dia panik. Dalam dia tengah tengok orang yang tergantung tu tergeliat macam struggling. Iyalah, kita dah kena macam ni kan, tak cukup nafas semua. Tak tahu dari mana tiba-tiba dekat sini dia tengok ada askar Jepun. Dia tahulah askar Jepun. Bukan dia tak tahu askar Jepun ni rupa macam mana. Dia tengok memang ada askar Jepun. Pancung kepala orang depan muka dia. Terperciklah darah mangsa tu dekat dia yang dia boleh rasa hangat tu tau. Dia terkencing. Bam cakap memang dia terkencing kat situ sebab dia dah tak tahu dah ni apa benda ni. Tiba-tiba nampak apa ni. Yang ini orang gantung, ini orang pancung. Dia sendiri senyap sebab dia takut tau. Sebab sekarang ni dia kata whatever lah yang depan muka dia ni, macam dia orang macam tak sedar tau yang dia ada dekat sini. Dalam dia tengah fight untuk sedarkan diri dia sebab dia rasa ni mimpi. Orang yang tergantung tadi tu pula kan dalam dia tergeliat tu, dia kena rodok. Bila dia kena rodok, sekali lagi darah tu memancut, terkena dekat Bam. Bam terjerit kali ni. Lepas Bam jerit tu, semua askar tu toleh ke arah dia. Waktu ni Bam cakap memang jantung dia rasa dah terberhenti dah kat situ. Dia dah tak tahu nak buat apa. Nak bangun kaki kaku. Kaki dia tak boleh gerak. Dia dah lah memang dah terkencing kat situ. Dah tak tahu nak buat apa. Dia dah panik dia. Ya Allah, ini apa ni? Tolong sedarkan. Macam dia tolonglah sedar. Sebab dia tengah rasa macam dalam mimpi tau. Zas! Badan dia kena rodok dengan pedang samurai. Sakit, ya Allah. Dia kata sakit je kena tikam macam tu. Dan lagi sakit waktu pedang samurai tu ditarik keluar. Bam cakap rasa bisa. Dia pegang, dia tengok, tak ada darah. Dia dongak balik, tak ada askar Jepun depan muka dia. Dia tengok atas, tak ada orang tergantung. Dia tengok, tak ada kepala yang kena pancung. Tapi dia kata badan dia sakit. Tempat yang kena tusuk tu sakit sangat. Tak ada darah, tak ada apa. Dia buang je rokok dekat situ. Dia berlari balik ke pondok dia. Dan dia tak pernah lagi merokok dekat pokok tu. Okey, itu sahaja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian pada minggu ini. Salam Ramadan untuk semua penonton Muslim saya dan kepada non-Muslim. Dah mulalah season untuk kita food hunting dekat bazar semua kan. Kisah kali ni dia macam bukan cari penyakit, memang tengah melakukan kerja yang hakiki dan sangat ikhlas bekerja sebab walaupun apa saja dugaan, ujian, gangguan yang menimpa, Bam tetap sulus setiap kelas walaupun
dia dengar bunyi kerusi meja lah, bunyi orang menangis lah, budak main kayu lah, Ouija board lah. Bam tetap jalankan tanggungjawab dia sebagai pengawal keselamatan sekolah dengan ikhlas. I tak adalah nak cakap macam pengajaran. Cerita kali ini, kalau you dah tahu ada hantu, jangan ronda sekolah. Tak, sebab itu adalah tugas dia. Kisah kali ni yang dia hantar ni, pengajaran dia ialah bila kita bekerja, setiap pekerjaan tu dia ada ujian, dia ada gangguan, dia ada apa orang kata, pengalaman yang berbeza-beza lah. Dan setiap kejadian itu pasti ada hikmah di sebaliknya. Bukanlah I nak compare, tapi I rasa macam kalau kita rasa pekerjaan kita ni teruk sangat, kita rasa macam kita tak kuat, kita cuba ambil BAM jadi kita punya sumber inspirasi. Nak ronda, satu nak kena make sure budak-budak ni tak buat apa-apa yang nak membentuk mereka jadi manusia daripada buat benda-benda tak elok. Satu lagi, dia pun kena kuatkan diri kan, dan nak menghadapi gangguan daripada adik kudrati pula. So sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. So kalau korang pun ada pengalaman yang lebih kurang sama, atau ada pengalaman lain yang seram, boleh je kongsi. Sebab sepanjang bulan Ramadan ni kita tetap akan bersiaran seperti biasa, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.